Assalamualaikum murid-murid. Untuk hari ini kita akan belajar, kita akan mulakan pelajaran kita ni dengan unit 1 iaitu kemahiran mendengar dan bertutur 1.26 1.26. Tajuknya sayangi keluarga. Tajuk ini kita murid-murid boleh tengok dalam buku teks muka surat 2 muka surat 2. Okey, untuk tajuk ini sebenarnya kita hendak belajar mengenal dan menyebut pelbagai jenis ayat dan ragam ayat dengan betul. Okey. Baiklah, mari kita tengok dalam lakonan ini dalam situasi yang diberikan iaitu tajuk sayangi keluarga Amar, tolong buka pintu, ayah kamu sudah pulang. Baik, ibu. Apakah yang kamu dan adik kamu lakukan hari ini, Amar? Banyak aktiviti yang kami lakukan bersama-sama, ayah. Kami membaca beberapa buah buku cerita. Adik juga saya ajar melukis. Adik telah melukis 2 keping gambar. Bagus, Amar. Masa lapang kamu berdua perlu diisi dengan aktiviti yang bermanfaat. Bimbinglah adik kamu agar dia dapat mempelajari kemahiran yang berguna. Ayah, lihatlah lukisan Irfan. Irfan sungguh pandai melukis, ayah. Wah, cantiknya. Okey, baiklah murid-murid, daripada lakonan tadi kita akan dapat mengenal pelbagai jenis ayat dan ragam ayat dalam petikan tadi, dalam lakonan tadi. Okey, baiklah, mungkin murid-murid tidak dapat mengesan jenis ayat dan ragam ayat dalam lakonan ini. Tapi sebenarnya ada banyak jenis ayat di sini Okey, baiklah, untuk kita kenali jenis-jenis ayat dan ragam ayat dengan betul ni, sebenarnya jenis ayat ni ada dibahagikan kepada 4 jenis, iaitu ayat penyata, ayat tanya, ayat perintah dan ayat seruan Okey. Ayat penyata ni selalunya menerangkan sesuatu hal atau perkara yang juga kita kenali sebagai ayat berita atau ayat keterangan. Maksudnya ayat penyata ni ayat yang menerangkan tentang sesuatu keterangan ataupun sesuatu berita contoh cikgu bagi contoh. Dia baru pulang dari Melaka. Contoh ayatnya dah. Okey. Ataupun rumah di tepi sungai itu sungguh cantik. Itu adalah ayat menerangkan tentang rumah Okey. Baiklah, ayat tanya pula adalah ayat yang menanyakan sesuatu hal atau perkara. Contoh ayat. Awak sudah makan? Okey. Di manakah rumah budak itu? Okey, ayat tanya. Itu adalah contoh ayat tanya. Sementara ayat perintah pula ialah ayat yang menimbulkan sesuatu tindak balas dan terbahagi kepada 4 jenis, iaitu ayat silaan yang selalunya dia gunakan jemput atau sila di hadapan ayat Okey, yang keduanya ialah ayat larangan yang selalu menggunakan kata perintah seperti jangan ataupun usah Okey, seterusnya ialah ayat suruhan yang selalunya merupakan suatu ayat yang mengandungi suruhan ataupun perintah. Contohnya, ambilkan ibu gelas itu. Contoh itu contoh. Okey, dan yang terakhirnya ialah
ayat permintaan. Ayat permintaan ni selalunya ayat mengandungi kata perintah harap, minta atau tolong. Okey. Jenis ayat yang satu lagi ialah ayat seruan. Ayat seruan ni ialah ayat yang berfungsi melahirkan pelbagai perasaan berkaitan dengan sesuatu situasi atau keadaan. Ya. Dan ayat seruan ini selalunya menggunakan kata seru seperti aduh, huh, nah, syabas, amboi, wah, wahai, ya, dan aduhai. Okey, itu adalah contoh ayat seruan. Selain daripada jenis-jenis ayat, ya, 4 jenis ayat tadi, kita juga dapat mengetahui ragam ayat yang terdapat dalam petikan ini. Okey. Dan ragam ayat ni selalunya ayat terbagi kepada ayat aktif dan ayat pasif. Okey, ayat aktif ialah ayat yang mengandung kata kerja transitif, ya, yang mengandung kata kerja transitif, ya. Ya, dan ayat aktif ni dia selalunya dibahagikan kepada ayat aktif transitif dan ayat aktif tak transitif. Murid-murid telah mempelajari tentang ragam ayat ini dalam tahun 4 dan tahun 5 dulu, ya. Dan cikgu rasa murid masih ingat, ya. Okey, baiklah. Ayat jadi dalam petikan tadi ada ayat aktif dan ada ayat pasif, ya. Okey. Murid-murid boleh mengesan ayat aktif ni, ya, bila dia dalam ayat tu mengandungi kata kerja, iaitu perbuatan lah, ya. Perbuatan yang diikuti oleh frasa nama sebagai objeknya, ya. Contoh dia, saya menaiki bas, ya. Saya tu adalah subjek dalam ayat tadi. Kata kerja transitif dia ialah menaiki, objeknya bas, ya. Dan ada sambungan, selalunya ada keterangan di belakang, iaitu saya menaiki bas ke sekolah, ya. Okey. Ataupun contoh yang lainnya, Lina mengambil buku di dalam bagnya, ya. Lina adalah subjek, kata kerja transitifnya mengambil, objeknya buku, dan keterangan ayatnya di dalam bagnya. Okey. Kalau kita nak kenal ayat pasif pula, ayat pasif ni kata kerjanya dipasifkan lah, ya. Dipasifkan, iaitu dia mengandungi kata kerja pasif, ya. Kata kerja pasif, kata kerja pasif ni selalunya menggunakan imbuhan di, contohnya ikan yang dimakan oleh kucing, contoh, ya. Okey, ikan, itu adalah contoh ayat pasif, ya. Okey, demikian tadi, ya. Cikgu harap murid-murid cubalah siapkan tugasan ini, ya. Tugasan menulis jenis-jenis ayat dan ragam ayat yang terdapat dalam muka surat 2 ini, ya. Sebarang masalah murid-murid boleh PM cikgu ataupun telegram, ya. Boleh, cikgu akan cuba membantu murid-murid, ya. Dan cikgu mahu murid tulis, ya. Murid semua tulis dalam